Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai sebab kita sentiasa berada dalam fasa shadow ban dalam pentadbiran ini, dan juga sertai Telegram saya iaitu Regi JC Rita Udin. Now, sejak Lim Kit Siang cetuskannya, bukan pembangkang ya, Lim Kit Siang yang mencetuskan isu PM Melayu ke bukan Melayu. So sudah jadi satu polemik, iaitu perbincangan di media sosial maupun di kalangan pemimpin berkenaan dengan sama ada PM boleh jadi Melayu ke tidak Melayu ke apa ke. Hampa semua boleh rujuk di media arus perdana maupun di media sosial. Tak payah saya nak cerita sebab anda semua dah tahu. So, tidak ada sesiapa boleh salahkan pembangkang sebab bila Kit Siang lafazkan perkara tu, walaupun ianya benar, tetapi dialah yang mencetuskan satu perbualan. Dan ini tidak pelik sebab sememangnya orang Melayu akan bimbang, kemudian orang Cina akan kata why not, kita tak boleh dan sebagainya. Okay? So, itu adalah akibat daripada tindakan Kit Siang. Now, saya sudah jelaskan kuasa berperlembagaan yang di Pertuan Agong yang sememangnya mutlak atau mutlak semutlak-mutlaknya. Kalau anda nak tahu, anda rujuk live saya malam tadi dan juga semalam. Ada orang suka saya dedar benda tu, ada orang tak suka, tetapi Agong memang ada kuasa mutlak dan saya dah jelaskan sejelas-jelas mungkin, termasuk penjelasan saya. Sekalipun seorang itu didakwa ada sokongan majoriti dan dia tampil bukti SD, ya, tetapi Agong tetap boleh pilih orang lain. Saya dah jelaskan dari sudut perlembagaan. Okay? So, anda perlu faham supaya anda tidak secara tidak sengaja menghina yang di-Pertuan Agong. Sebab anda perlu faham how powerful the Agong is dalam soal Perdana Menteri. Baik. Now, demokrasi di dunia ni namanya demokrasi, tetapi sebenarnya ada demokrasi pelbagai. Demokrasi di UK tidak sama dengan demokrasi di Malaysia. Now, ramai pemimpin politik secara silap mengatakan demokrasi kita adalah berdasarkan Westminster System yang diamalkan di UK. Kita bukannya mengamalkan Westminster System, tetapi demokrasi kita, parlimen kita adalah satu terbitan yang ada sangkut pautnya dengan Westminster System. Ini telah saya jelaskan sejelas-jelas mungkin dulu. Ini sudah pun pernah dijelaskan sebelum saya oleh Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah. So, saya tidak ingin masuk benda tu. Mungkin live lain saya akan buat satu live khusus jika ada pertanyaan yang cukup untuk menjelaskan perkara tu. So, we are not practicing Westminster System, tapi we are loosely based on Westminster System. So, demokrasi berpelbagai. Demokrasi kita nama sama, tapi sebenarnya tak sama dengan UK. Tak 100% sama. Tak sama dengan Amerika. Tak sama dengan India dan negara-negara lain yang mengamalkan demokrasi. So, ada perbezaan sini sana, ya. So, kita sudah sampai masa selepas hampir kita merdeka 57. Sekarang dah tahun 20, nak masuk 24. Ya, 2024. Tak lama lagi nak 100 tahun merdeka. Kita sudah jauh ke depan dan sudah sampai masanya kita ubah suai demokrasi untuk bersesuaian dengan norma politik di negara ni, sosiopolitik. Dan ada satu cadangan dari pihak saya untuk menyelesaikan isu polemik PM Melayu ke bukan Melayu ke. Jadi tak perlu pindah perlembagaan untuk memastikan hanya Melayu boleh jadi PM. Tak perlu. Kalau anda buat demikian, nanti orang Cina kata
racist lah apa. Sebenarnya mereka tak ada hak nak berkata sebegitu sebab ini tanah Melayu. Tetapi untuk elaklah polemik ini, ada cara lebih mudah. Kita pula amalkan satu demokrasi di mana semuanya sama seperti sekarang, iaitu kita ada pilihan raya, kemudian kita pilih wakil rakyat dan sebagainya. Ya, so kita pilih wakil rakyat di Dewan Rakyat, kita pilih wakil rakyat bagi kawasan Dewan Undangan Negeri. Ya. Tetapi juga setiap rakyat Malaysia dalam kertas undi bukan hanya pilih wakil rakyat di kawasan parlimen, bukan hanya pilih wakil rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri, tetapi juga memilih calon yang mereka fikir sesuai untuk menjadi Perdana Menteri. Okey, so caranya begini. Kalau contohnya anda pengundi di kawasan parlimen, katakan Bukit Gelugor. Jadi sebagai pengundi Bukit Gelugor, awak ada calon, awak boleh pilih calon kawasan parlimen. Dan kemudian ada satu lagi kotak yang awak boleh tandakan jika anda fikir calon kawasan parlimen itu layak jadi Perdana Menteri. Okey. So contohnya di Bukit Gelugor ada seorang individu bernama Ahmad, dia bertanding. So seperti biasa, Ahmad melawan, contohnya Ahmad melawan Akau. Ya. So anda pilihlah Ahmad atau Akau. Tapi ada satu lagi kotak di setiap individu di kawasan parlimen, sama ada awak setuju dia jadi Perdana Menteri. So berdasarkan cara ni, ya, kemudian dikumpullah, kita letakkan satu threshold. Kita letakkan setiap kawasan parlimen satu threshold. Ya. Kalau lebih sejumlah, let's say 70% contoh, atau 60%, itu kita kena bincang, kita kena tetapkan lah. Ya, kalau lebih daripada 1% tertentu pengundi juga merasakan dia harus menjadi calon Perdana Menteri, maka dia automatik sudah layak dalam pertimbangan. Okey, sudah layak dalam pertimbangan. So kita bukan nak bagi mudah, kita bagi susah. Kita tak maulah nanti semua ahli parlimen masuk dalam pertimbangan. So kita nak yang betul-betul Perdana Menteri yang dipercayai rakyat. Okey. So mungkin boleh letak threshold dia 65% pengundi juga setuju dia jadi Perdana Menteri sebagai contoh. Jadi bukan mudah seorang ahli parlimen itu boleh jadi pilihan Perdana Menteri. Kemudian selepas pilihan raya, kita akan dapatlah wakil-wakil rakyat kita. So daripada ahli-ahli parlimen yang menang, kita tengok berapa ramai yang melepasi threshold itu. Contohnya ada 7 ahli parlimen yang kita letak threshold, katakan satu persetujuan dicapai, satu threshold diletak. Jika pengundi di kawasan parlimen berkenaan lebih 70% atau lebih 65% juga setuju dia harus jadi Perdana Menteri, maka dia ada dalam senarai itu. So kita ada senarai lah potensi calon Perdana Menteri yang dipilih rakyat. Apa kita buat dengan senarai itu? So senarai itu kita letak calon ini berapa peratus yang fikir dari kawasan dia boleh jadi Perdana Menteri, berapa peratus. Kemudian kita tak akan ambil yang paling tinggi. Kita bagi seluruh senarai ini kepada Yang di-Pertuan Agong, biar tuanku yang putuskan. Dengan budi bicara tuanku, siapa di kalangan ahli parlimen ini, dari senarai ini boleh jadi Perdana Menteri. Kita akan jadi negara pertama di dunia yang tentu rakyat dia tentukan siapa jadi Perdana Menteri. Bukannya parti politik seperti sekarang, parti yang terbesar. Contohnya kalau dulu-dulu UMNO parti terbesar, jadi Barisan Nasional menang, jadi UMNO akan calonkan Perdana Menteri dan lazimnya semua dalam Barisan Nasional setuju. Ya, so itu bukan pilihan rakyat. Mungkin Barisan Nasional menang pada masa itu, presiden dia adalah Najib, tetapi mungkin rakyat lebih suka kalau Ahmad Maslan ke siapa ke jadi Perdana Menteri. Biar rakyat yang tentukan. Dengan cara itu,
Ya, dengan cara itu majoriti di negara ini akan menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Majoriti di negara ini adalah Melayu. So jika Melayu berpecah, kemudian tak dapat kat orang Melayu, Melayu kena salahkan diri sendirilah. Okey. Cadangan ini adalah satu cadangan kontroversi. Mesti ada orang setuju, mesti ada orang tak setuju. So ini hanya cadangan. Okey. Of course, untuk laksanakan benda ni lebih mudah bercakap daripada dilaksanakan. Sebab ini memerlukan pindaan-pindaan banyak dalam perlembagaan. Tetapi tidak mustahil untuk memberi rakyat kuasa untuk menentukan siapa harus jadi Perdana Menteri. Kerana sekarang pun di dalam perlembagaan persekutuan, siapa jadi Perdana Menteri bukannya urusan parti, ianya urusan ahli parlimen. Dalam babak pelantikan Perdana Menteri, ianya buta parti. So kita sekarang kita lantik, kita pilih ahli parlimen, kemudian ahli parlimen tentukan. So kita buat satu langkah berasingan, kita pilih ahli parlimen dan juga kita pilih siapa yang kita fikir harus jadi Perdana Menteri. Ini cadangan saya, ikhlas dari saya. Satu kemungkinan. Sekarang korang debat lah. Ada yang akan kritik, ada yang akan kata ini cadangan bodoh, ada yang akan kata ini cadangan baik. Tetapi sekurang-kurangnya ini langkah permulaan satu cadangan kepada satu reformasi di mana Agong akan lebih berkuasa, lebih memiliki kuasa budi bicara. Kerana kita akan yang di-Pertuan Agong akan ada satu senarai yang untuk mempertimbangkan siapa harus jadi Perdana Menteri. Siapa yang akan menentukan orang-orang dalam senarai ini? Rakyat. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.